Kapal kargo Rusia Ursa Mayor telah karam di Laut Mediterranean, membawa satu kecurigaan yang jauh lebih besar daripada sekedar muatan industri biasa. Komponen yang berkaitan dengan reaktor nuklear kapal selam berkemungkinan besar ditujukan kepada Korea Utara pada hari Rabu 13 Mei 2026. Kes ini mendapat perhatian kerana siasatan yang dipetik oleh media antarabangsa menunjukkan bahawa kapal tersebut adalah sebahagian daripada apa yang dikenali sebagai armada bayangan Rusia. Kapal itu berlepas dari Saint Petersburg, dikatakan menuju ke Vladivostok, tetapi mungkin telah menyembunyikan misi strategik dari Moskow untuk menghantar teknologi sensitif kepada rejim Kim Jong-un. 2 anak kapal meninggal dunia, 14 telah diselamatkan dan kapal itu kini terletak pada kedalaman kira-kira 2.000 hingga 2.500 meter di kawasan antara Spanyol dan Algeria. Terdapat spekulasi yang lebih kuat lagi, yaitu penglibatan langsung Amerika Syarikat dalam tragedi ini. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Mecumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam standard credibility. Milson Alves, apa yang dipertaruhkan bukan sekadar kapal yang hilang di laut. Kapal itu milik Oboron Logistika, syarikat yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Rusia dan menjadi sasaran sekatan oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah. Secara rasmi, manifest menyatakan terdapat 129 kontainer kren dan peralatan industri. Namun, menurut Associated Press, pihak berkuasa Spanyol berkata bahawa kapten sendiri menyebut tentang 2 komponen reaktor nuklear tanpa bahan api nuklear yang serupa dengan yang digunakan dalam kapal selam. Perincian ini mengubah berat cerita tersebut. Ini bukan soal radiasi yang tersebar di laut, tetapi kemungkinan cubaan untuk membawa teknologi ketenteraan sensitif ke sebuah negara yang sudah mencabar dunia dengan peluru berpandu, ujian nuklear dan ancaman berterusan. Karamnya berlaku pada Disember 2024, berhampiran pantai tenggara Spanyol selepas letupan di kawasan rumah enjin. Versi Rusia menyatakan sabotaj dan malah menyebut serangan pengganas. Siasatan yang dipetik oleh media barat pula membangkitkan kemungkinan campur tangan luar untuk menghalang penghantaran kargo tersebut. The Guardian melaporkan bahawa isyarat seismik yang serupa dengan letupan periuk api telah dikesan sebelum kapal kargo itu hilang di dasar Laut Mediterranean. Perhatian juga tertumpu kepada tingkah laku sebuah kapal tentera Rusia yang dikatakan telah mengambil alih kawasan penyelamatan dan menyukarkan pemerhatian dari luar. Di sinilah bayang-bayang Trump muncul dalam kes ini. Tiada bukti umum bahawa Donald Trump telah mengarahkan sebarang tindakan terhadap kapal Rusia itu. Tetapi spekulasi semakin meningkat kerana operasi seperti ini apabila melibatkan muatan nuklear menimbulkan keraguan. Urusan yang melibatkan Rusia, Korea Utara dan Mediterranean jarang berlaku tanpa risikan kuasa besar, khususnya risikan Amerika yang sangat kuat. CNN melaporkan penerbangan pesawat Amerika yang digunakan untuk mengesan isyarat nuklir di kawasan kapal karam itu pada tahun 2025 dan 2026. Ini menunjukkan bahawa Washington mengikuti kes itu dengan perhatian yang sangat tinggi. Di bawah Trump, bacaan politik menjadi lebih tegas. Jika Moskow cuba menyerahkan teknologi nuklear bawah laut kepada Pyongyang, Rumah Putih akan mempunyai sebab strategik untuk menjejak, mendedahkan atau menyokong tindakan tidak langsung untuk menghentikan laluan itu. Kecurigaan semakin berat kerana Rusia dan Korea Utara telah memperluaskan kerjasama ketenteraan mereka sejak perang di Ukraine. Laporan antarabangsa menunjukkan bahawa Pyongyang telah menghantar peluru berpandu dan juga tentera untuk menyokong Moskow. Sejauh mana Rusia telah membantu Korea Utara dalam bidang ketenteraan yang sensitif, termasuk teknologi peluru berpandu dan satelit. Jika komponen Ursa Mayor benar-benar berkaitan dengan reaktor kapal selam, bayaran politiknya mungkin jelas. Lokasinya juga nampaknya bukan secara kebetulan. Laut Mediterranean ialah laluan sensitif yang diawasi oleh tentera laut, satelit, sensor dan sekutu barat. Kapal Rusia yang dikenakan sekatan dengan peniring tentera membawa objek berat dan didakwa tidak diisytiharkan. Seluruh kargo melintasi kawasan berhampiran negara-negara NATO menjadi sasaran semula jadi untuk pemantauan. Sepanyol telah menyelamatkan mangsa yang terselamat dan menyoal kru kapal. Tetapi kedalaman kapal karam itu menghalang pemeriksaan mudah terhadap kargo tersebut. Rusia cuba mengawal naratif dengan menyebut insiden itu sebagai sabotaj.
Tetapi masalahnya bagi Moskow ialah kecurigaan terhadap muatan nuklir itu sendiri sudah menimbulkan kerusakan diplomatik. Jika muatan itu biasa, mengapa Kapten menyebut komponen reaktor jika perjalanan itu hanya ke Vladivostok? Dan mengapa begitu banyak petunjuk menunjukkan kemungkinan laluan rahasia yang melibatkan Korea Utara? Soalan-soalan ini menambah kekacauan kerana Moskow bukan sahaja berdepan kehilangan kapal kargo, tetapi juga pendedahan kemungkinan rangkaian rahsia pemindahan ketenteraan. Perbandingan sejarah yang paling kuat datang daripada krisis peluru berpandu Kuba pada tahun 1962. Pada ketika itu, John Kennedy mengenakan kuarantin tentera laut di sekitar Kuba untuk menghalang kesatuan Soviet daripada terus menghantar bahan ketenteraan ofensif ke pulau tersebut. Logiknya mudah. Apabila kuasa saingan cuba mengubah keseimbangan nuklear melalui pengangkutan laut, lautan menjadi barisan pertahanan pertama. Kes Ursa Major mengikuti logik strategik yang sama, walaupun dalam format yang berbeza. Tiada ucapan umum yang mengumumkan sekatan maupun konfrontasi terbuka antara armada. Tetapi intipatinya adalah serupa, iaitu menghalang teknologi sensitif daripada sampai ke rejim bermusuh sebelum masalah itu menjadi lebih besar. Negara-negara lain juga pernah bertindak sebelum program nuklear bermusuh berkembang. Israel telah memusnahkan reaktor Osirak di Irak pada tahun 1981 kerana mereka menilai bahawa Saddam Hussein boleh menukar keupayaan nuklear itu menjadi ancaman kewujudan. Pada tahun 2007, Israel telah menyerang sebuah fasiliti di Syria yang menurut penilaian selepas itu mempunyai ciri-ciri sebagai reaktor nuklear yang tidak diisytiharkan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa apabila kerajaan-kerajaan memahami bahawa teknologi nuklear boleh jatuh ke tangan musuh, tindak balas biasanya berlaku sebelum pengesahan awam sepenuhnya. Kes kapal Rusia itu termasuk dalam tradisi suram ini. Ancaman tidak akan dibiarkan matang apabila muatan tersebut boleh mengubah keseimbangan ketenteraan di seluruh rantau. Bagi Trump, kejatuhan Ursa Major boleh menjadi senjata politik terhadap Putin dan Kim Jong-un. Jika Rumah Putih berjaya mengukuhkan dakwaan bahawa Rusia cuba memindahkan teknologi nuklear kapal selam kepada Korea Utara. Kes ini menguatkan teori bahawa Moskow sedang menggunakan perang Ukraine untuk membina pakatan ketenteraan yang berbahaya dengan rejim-rejim yang terasing. Ia juga menguatkan tekanan untuk sekatan, pemantauan tentera laut dan tindakan risikan terhadap armada bayangan Rusia. Walaupun tanpa mengaku terlibat, Trump boleh menggunakan episod ini sebagai tanda bahawa dasar kekuatannya sedang mengepung pihak lawan. Sebelum mereka sempat menggerakkan aset sensitif melalui laut. Kini, langkah seterusnya melibatkan 3 bahagian. Sepanyol masih memegang tanggungjawab utama dalam siasatan, tetapi kedalaman kapal karam itu menyukarkan sebarang bukti visual yang mudah. Amerika Syarikat dan sekutunya boleh menggunakan data satelit, sensor maritim dan rekod navigasi untuk membina semula laluan sebenar kapal itu. Rusia pula dijangka terus menafikan versi penyeludupan nuklear dan cuba menganggap kes ini sebagai serangan terhadap kapal awam. Sementara itu, Korea Utara tetap menjadi tumpuan utama kecurigaan kerana ia mungkin menjadi penerima manfaat kepada muatan yang boleh mempercepatkan cita-cita kapal selam dan memperluaskan ancaman di Pasifik. Saya Myusong Alvis, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves.